Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz nak kongsi bersama pada hari ini amalan-amalan yang membolehkan kita mendapat pencen di akhirat nanti, selepas kematian nanti. Nabi SAW bagi tahu kita, "Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Tiga ni. Tiga perkara ni kita kena cepat-cepat. Kita jangan buat main-main. Untuk kita mendapat pencen. Kita mendapat pencen selepas kematian kita nanti. Jadi kita sekarang ni dekat dunia ni orang semua ramai di kalangan manusia yang berlumba-lumba, bekerja-kerja, berebut-rebut mencari kerja yang ada pencen. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu kita, Nabi SAW dah bagi tahu kita benda-benda yang sepatutnya kita buat sekarang ini semasa kita hidup di alam dunia ini bagi kita memperolehi pencen di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selepas kematian kita nanti. Nabi bagi tahu kita apa? Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati seseorang manusia, inqata'a 'amaluhu, maka terputuslah amalannya. Amalan dia putuslah sebab dia mati. Maknanya dia tak boleh nak buat apa-apa dah mati dah. Illa min thalath, kecuali ada tiga perkara yang dia boleh buat semasa dia hidup, maka bagaikan seolah dia dah mati pun seolah dia masih hidup, buat lagi amalan yang menyebabkan dia sentiasa mendapat pahala. Sebelum itu Ustaz nak cerita dulu supaya kita faham bersama. Pahala ni apa benda pahala ni yang kita nak kena cari. Pahala ni kita kena kejar, pahala ni pahala yang sentiasa berjalan, yang sentiasa mengalir, sentiasa masuk kat kita. Nak cari pahala besar. Apa dia pahala? Pahala ni kita kena faham ialah satu nama bagi mata wang akhirat. Mata wang akhirat, pahala yang kita nak guna dekat sana. Sekarang ni kalau kita di Malaysia contohnya, kita guna RM. Kita kena membeli dengan RM dekat Malaysia. Kalau kita pergi dekat Amerika, kita kena pakai dolar. Kalau kita pergi dekat Mekah, Madinah, kita kena pakai rial. Maka kita bolehlah membeli di sana. Kita mesti menggunakan mata wang di tempat masing-masing. Maka begitu juga kalau kita nak pergi ke alam selepas kematian, kita nak guna mata wang yang namanya pahala. Pahala. Untuk apa nak guna mata wang ni? Nak guna duit ni? Kita panggil duit lah. Untuk apa? Duit ni kita nak guna untuk membayar. Membayar ni ada kalanya kita bayar benda yang kita beli. Kita beli, katakan kita beli beras, kita kena bayar beras tu. Buat bayar beras. Dan juga kita nak buat bayar apa? Nak buat bayar saman. Kita buat bayar saman ni tak dapat apa. Kita dapat kertas slip bayar saman tu je. Tak ada buat balik benda, tak ada bayar saman. Tapi perlu juga bayar saman. Kita perlu beli beras, kita perlu beli keperluan harian kita sebab kita perlu guna benda tu. Dan kita juga perlu bayar saman. Barulah hidup kita ni senang. Barulah hidup kita ni tak ada masalah. Keperluan hidup harian pun kita ada dan tidak diganggu dengan saman-saman tadi. Maka begitulah di akhirat nanti. Kita perlu banyak pahala ni. Kita perlu sekarang ini memiliki pahala yang banyak. Sebab apa? Yang pertama, kita nak beli keperluan di akhirat kita. Yang kedua, nak buat bayar saman. Kita hidup seharian ni banyak saman-saman yang disama oleh para malaikat. Malaikat ni duk saman kita, apa benda yang kita yang salah buat tu, malaikat saman.
maka perlu ada pahala untuk kita bayar sama itu. Baik, jadi hari ini Ustaz nak mengajak diri Ustaz dan semua untuk kita sama-sama mencari dan cepat-cepat kita buat amalan-amalan yang kita mendapat pahala yang berterusan. Walaupun kita dah mati pun seolah-olah macam kita tak mati lagi, macam kita masih lagi boleh buat amalan yang menyebabkan pahala sentiasa masuk kat kita, sentiasa masuk dalam akaun kita. Apa dia? Pesan Nabi SAW, Nabi kata, idza matal insan inqata'a amalu illa min thalas. Apabila meninggal seseorang manusia, terus putuslah amalan dia. Dia tak boleh nak buat apa dah lah yang menyebabkan dia dapat pahala, dapat duit di akhirat. Illa min thalas, kecuali 3 perkara yang dia boleh buat sekarang, lalu dia boleh mendapat, lalu amalan yang dia buat itu menyebabkan sentiasa masuk dalam akaun dia duit sentiasa masuk dengan sebab dia buat 3 perkara ni. Yang pertama, sedekatin jariyah. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ni juga kadang sekarang kita banyak kita sekarang kita dengar istilahnya wakaf. Wakaf. Kita wakaf ni juga termasuk dalam sedekatin jariyah. Kenapa? Kita wakaf sesuatu benda itu, harta kita itu, maka dengan sebab kita wakaf tu, orang mengguna harta wakaf kita itu, yang menyebabkan pahalanya sentiasa mengalir kepada kita, sentiasa masuk dalam akaun kita, yang kita, walaupun kita dah meninggal, sentiasa masuk, sehingga kita boleh menggunakan pahala tadi ataupun duit mata wang akhirat tadi untuk keperluan kita di akhirat. Sedekatun jariah yang sedekatun jariah. Jadi sedekatun jariah ini kadang-kadang ada maklumat-maklumat yang sampai ke ustaz, ada orang tanya ustaz, dan ustaz sendiri pun mengalami pengalaman macam sedekah jariah, wakaf ataupun infak ataupun wakaf ni, apabila ustaz dan kawan-kawan kita ada pengalaman tentang harta yang diwakafkan tetapi diambil balik. Jadi kita kena tahu bagaimana keadaan itu. Baik, sebelum itu ustaz nak sambung lagi, dua lagi amalan itulah, dua lagi benda yang kita perlu buat sekarang ini untuk mendapatkan pahalanya. Yang pertama, sedekatun jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu itu. Jadi kita hidup kat dunia, cepat-cepat kita cari ilmu yang orang lain boleh manfaat dari ilmu kita tu. Orang lain boleh manfaat dari ilmu kita tu. Carilah ilmu Allah yang mana kita bagi ilmu itu dapat manfaat kepada orang. Dan ini tak semestinya, ilmu ni tak semestinya kita mengajar tafsir, tak semestinya kita mengajar hadis, tak semestinya kita mengajar fiqh, tak semestinya kita mengajar agama saja. Contohnya juga boleh katakan kita ada ilmu, buat karipap contohnya. Kita ada ilmu buat karipap jadi sedap karipap kita. Juga kita boleh ajar orang. Kita ajar orang supaya dia pandai buat. Kita jangan sembunyikan ilmu kita. Jangan bakhil ilmu kita. Ajar dia betul-betul buat ilmu untuk buat karipap, lalu dia pandai buat karipap dan boleh jual karipap itu untuk mencari rezeki yang halal, boleh menanggung keperluan kehidupan keluarga dan sebagainya. Maka itu juga ilmu yang bermanfaat yang mendatangkan pahala kepada kita. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Yang ketiganya, kita miliki sekarang ini, cepat-cepat miliki anak yang soleh. Cepat-cepat kita miliki anak yang soleh yang boleh mendoakan kita. Jadi untuk miliki anak yang soleh ini, dua perkara yang di keterbatasan masa yang ustaz nak cakap ni, antaranya dua perkara untuk anak yang soleh ini. Anak yang soleh ini. Anak soleh ini iaitulah yang pertama, kita kena ada anak ya. Kena ada anak. Kalau kita kena ada anak. Jadi kalau tak ada anak pun kena carilah juga anak. Kena cari juga bagi orang yang kadang-kadang kahwin tak dapat anak.
kahwin tak dapat anak. Jadi kalau kahwin tak dapat anak tu, kena terpulang lah, kahwin lagi ke macam mana tu. Usaha sedaya upaya supaya dapat anak. Tapi tak apa, jangan kata kalau tak dapat anak je kahwin. Dah dapat anak pun kahwin, tak ada masalah. Jadi kadang-kadang orang faham macam tu. Kalau kahwin pertama tak dapat anak, barulah kahwin kedua. Itu salah faham. Baik. Jadi kalau kita miliki anak, lalu kita mendidik anak kita itu menjadi anak yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan duk nampak dekat situ saja. Kita jangan duk nampak kita ada anak ataupun kita bela anak angkat ke, lalu ataupun kita menjadikan anak-anak tahfiz, katakan anak yang mengaji kat pondok apa semua mengaji agama ni yang boleh mendoakan kita. Bukan setakat itu saja, sebenarnya untuk kita membentuk anak soleh, untuk kita miliki anak yang soleh ini, sebenarnya juga kita kena jadi anak soleh. Kita kena jadi anak yang soleh kepada kedua ibu bapa kita. Sebenarnya bentuklah anak soleh dengan kita membentuk diri kita sebagai anak soleh. Carilah anak soleh dengan kita menjadikan diri kita sebagai anak yang soleh. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai anak soleh, kita jadi orang soleh, menjadi anak soleh kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah anak-anak kita akan jadi anak-anak yang soleh nanti. Kadang-kadang kita tengok banyak orang sekarang, dia nak anak dia jadi anak soleh, tapi dia tak jadi anak soleh. Tak jadi macam ni. Tak jadi. Nak suruh anak dia hormat kat dia, dia tak hormat kat mak ayah dia. Tak jadi macam ni. Baik. Jadi yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat itu, maka kita kena cari sedaya upaya sekarang ni. Jangan nak bakhil ilmu kita. Tak kiralah ilmu apa saja yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kepada manusia, kita jangan bakhil. Jangan bakhil. Kita pandai buat kuih, jangan bakhil ilmu. Bagi semua ilmu buat kuih itu kepada orang. Jangan bakhil. Tak akan hilang. Katakan kita buat bisnes, kita ada pandai buat kuih untuk bisnes, katakan. Kalau kita ajar orang pun tak akan rugi bisnes kita dengan sebab kita ajar kepada orang. Dekat dunia pun tak akan rugi, dekat akhirat lebih-lebih lagi lah kita akan jadi benda tu sebagai jariah kepada kita. Berbalik kepada yang pertama tadi, itulah kita mewakafkan harta kita wakafkan harta kita tadi. Jadi sebenarnya kita sedang buka satu akaun yang pencen, akaun yang boleh masuk duit pencen kita. Jadi ustaz nak ingatkan kepada semualah, jangan kita batalkan pahala kita ini. Jangan kita batalkan pahala. Jangan kita la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kamu bil manni wal adha dengan cara kamu ungkit-ungkit dan kamu duduk menyakiti orang, menyakiti hati orang, kamu duduk ungkit. Jangan buat-buat benda macam ni yang menyebabkan terbatal pahala. Dan kita batalkan pahala wakaf kita ini dengan cara kadang-kadang antaranya kita ambil balik. Kita ambil balik ni ibarat kita putuskan duit pencen kita. Bagaimana tu? Rasa rugi tak kalau kita putuskan kita tak nak duit pencen? Kita boleh gambarkan bagaimana ruginya kalau orang dapat pencen tapi dia putuskan, dia tak nak, dia menolak pencen itu. Dia memberhentikan duit pencen itu. Rugi. Kita dekat dunia sekarang kita nampak ruginya kalau tak boleh, ruginya kalau berhenti duit pencen itu, rugi. Maka begitulah kita pergi ke akhirat. Kalau kita ambil balik benda yang kita wakaf, seolah-olah kita putuskan duit pencen kita itu, maka pahala tidak mengalir lagi ke akhirat untuk kita. Itu satu dari segi kerugian, dari segi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ustaz nak ringkaskan, orang yang ambil balik pemberian ni, orang yang ambil balik pemberian ni, hebah ke wakaf ke, sebenarnya dia di sisi Allah, dia diibaratkan seperti anjing yang menjilat balik muntahan itu. Anjing yang muntah diibaratkan seperti anjing yang muntah, lalu dia jilat balik muntah itu. Begitulah kedudukannya orang yang mewakafkan harta pada jalan Allah
lalu dia mengambil balik harta itu. Bagaimana itu kedudukan, hinanya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya kita mengambil balik harta yang diwakafkan, yang harta kita wakafkan. Jadi dan benda ni kadang-kadang sekarang ni banyak berlaku. Dengan ustaz sendiri ada pengalaman, kawan-kawan ada pengalaman. Kita dengar dalam masyarakat selalu je ada orang yang mengambil balik harta yang diwakafkan. Kadang-kadang kalau dia tak ambil sendiri pun anak dia ambil. Kadang-kadang orang lain yang ambil. Yang jadi menerima pusaka apa semua ambil balik. Jangan, walaupun kita tak buat surat katakan. Tak ada surat kita kata. Sebab hukum bukan kira surat. Hukum kira mulut kita cakap tu. Apabila kita dah cakap tu kita wakaf, maka jadi wakaf lah. Benda tu dah jadi hak Allah dah jadi. Dah jadi milik Allah. Kalau kita ambil balik, kita ambil harta Allah. Kita rebut harta Allah. Itu. Lalu digambarkan seolah-olah orang itu hinanya seperti anjing yang menjilat balik muntahan dia tu. Muntah dia, yang dia dah muntah lalu dia jilat. Begitulah keadaan seperti anjing yang menjilat muntah. Jadi harta wakaf ini dah tak boleh. Tak boleh kita ambil balik, kita tak boleh nak bagi ke orang, tak boleh nak jual, dan pemilik itu pun orang yang menerima wakaf tu juga tak boleh nak buat benda lain dan sebagainya, tak boleh. Baik. Jadi itulah keadaan. Jadi ustaz nak kongsi bersama pada hari ini, cuba kita sedaya upaya kejarlah sedaya upaya 3 amalan ini di kesempatan kita masih hidup di alam dunia sekarang ini. Kejarlah, buat sedaya upaya, cepat-cepat kita buat 3 amalan ini yang kita menyebabkan kita kaya di akhirat nanti, kerana kita memiliki duit penceng yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah kita berjumpa lagi insya-Allah.